Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan. Nama saya Muhammad Nazrin bin Naziruddin, bernombor metrik 23 DLS 19F 1098, dan pada hari ini saya akan membuat pembentangan laporan akhir untuk latihan industri bagi sesi 1 2022-2023 untuk subjek Diploma Logistik dan Rantaian Bekalan. Pengenalan. Latihan industri ialah syarat wajib ke atas pelajar politeknik sebelum menerima penganugerahan sijil. Dan manakala tempoh masa yang diberikan ialah sehingga 20 minggu untuk latihan industri. Latihan industri juga mendidik pelajar mendalami alam pekerjaan sebenar dan membantu pelajar memperkukuhkan keyakinan diri ketika dan semasa melakukan latihan industri. Latihan industri juga membantu pelajar dapat berpengalaman yang sesuai mengikut bidang yang dipelajari, termaktub pada kos yang diambil. Latar belakang organisasi. DJM ialah satu penyedia perkhidmatan mengendalikan barang berbahaya terbesar di seluruh dunia. Kumpulan DJM telah diberi nama dan disenaraikan sebagai Sekolah Latihan Bertauliah 10 Teratas Ayatah pada tahun 2013 dan 2014. Aktiviti DJM dilakukan oleh Manual Keselamatan dan Kualiti Korporat untuk menjamin kecemerlangan produk dan perkhidmatan. Kecekapan dalam pengurusan barang yang berbahaya di peringkat global dengan memiliki sebanyak 64 lokasi di 32 buah negara yang menyokong pelanggan sebagai rangkaian pengurusan barang yang berbahaya di seluruh dunia. DJM menjamin rangkaian global menyediakan perkhidmatan berdasarkan pengetahuan kawal sedia, keyakinan dan pengalaman praktikal dalam barang yang berbahaya dan bahan berbahaya. Organisasi DJM telah ditubuhkan sejak tahun 1988 di Amsterdam, Belanda yang menumpukan kepada latihan, perundingan dan pelbagai perkhidmatan lain yang berkaitan dengan keselamatan dan pengeluaran, penyimpanan, pengendalian dan pengangkutan barang yang berbahaya dalam mana-mana sektor, kelas dan walau apa cara pengangkutan. Syarikat ini telah memperoleh lesen E yang pertama daripada Menteri Pengangkutan di Belanda pada tahun 1998 daripada pembungkusan barang yang berbahaya kepada membangunkan perisian Digi dan kini mempunyai rangkaian di lebih 30 negara. Lesen E adalah kuasa kepada DJM untuk bertindak bagi pihak pengirim sebenar dengan mengikut spesifikasi undang-undang. DJM layak untuk menandatangani deklarasi pengirim untuk pengangkutan udara bagi pihak pengirim atau penghantar barang yang berbahaya. DJM Support Malaysia Sendirian Berhad ialah merupakan sebahagian franchise daripada rangkaian DJM yang terbesar sebagai penyedia perkhidmatan barang bahaya kepada penghantar sektor di udara atau di lautan. DJM Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 23 Disember 2004 di Bandar Baru Salaktinggi, Sepang, dan pada April 2006 ditubuhkan lokasi kargo Airport Kelab A dan memegang lesen komprehensif untuk menyediakan perkhidmatan latihan, pembungkusan, pengendalian dan pengaturan mana-mana kelas bahaya barangan berbahaya melalui laut, darat dan udara. Terdapat visi dan misi di mana syarikat DJM mempunyai hala tuju yang mana syarikat DJM Support Sendirian Berhad telah menetapkan visi sejak mula penubuhan untuk menjadi pilihan syarikat yang mahir dalam pengurusan perkhidmatan barang berbahaya terutamanya dalam Malaysia. Bagi mencapai visi ini, semua kaki tangan mestilah memainkan peranan dalam pelbagai aspek seperti komunikasi, latihan dan sebagainya. Hal ini dapat melahirkan kebolehan dan kemahiran setiap pekerja agar menjadi individu yang pakar dalam bidang pengurusan barang berbahaya ini. Manakala untuk misi syarikat DJM ialah telah menetapkan beberapa misi yang perlu dilaksanakan oleh para kaki tangan dan juga pengurusan syarikat. Antara misi yang perlu dilaksanakan antaranya ialah membina kesedaran dan keupayaan di kalangan industri yang terlibat dalam barangan berbahaya. Hal ini supaya semua industri yang terlibat akan lebih cakna dan teliti dengan barangan berbahaya tersebut sebelum dihantar ke mana-mana destinasi dengan menggunakan pelbagai pengangkutan.
Selain itu, pengurus syarikat ini membantu industri Malaysia untuk mematuhi keperluan awal kawal selia yang berkaitan dengan barangan berbahaya mengikut Undang-Undang IATA yang telah ditetapkan. Hal ini demikian kerana dengan ini dapat mengelakkan sebarang tindakan tata tertib terhadap industri apabila mengendalikan barangan berbahaya. Aktiviti organisasi yang telah disediakan oleh DJM adalah pengendalian barang bahaya, menyediakan dokumen deklarasi barangan bahaya dan menyampaikan perkhidmatan pembungkusan. Di samping itu, sekiranya pelanggan yang ingin membuat penghantaran barang bahaya ke luar negara melalui udara, mereka perlu memiliki surat kelulusan dan pengesahan untuk mengeksport barang bahaya. Hal ini demikian kerana bagi perkhidmatan barangan bahaya DJM dapat membekalkan dengan pelbagai jenis bahan pembungkusan label pada barangan dan ini semua sudah tentu mematuhi standard kualiti DJM yang dikenali. Rangkaian DJM menyediakan pelbagai perkhidmatan pengendalian yang berkaitan dengan barang berbahaya dan bahan berbahaya. Ia termasuk daripada operasi pengkelasan, pembungkusan, penandaan label, dokumentasi dan lain-lain kepada aktiviti latihan atau perkhidmatan perundingan. Polisi insurans global meliputi klasifikasi pembungkusan, pelabelan, penandaan dan dokumentasi penghantaran barangan berbahaya. Ia dilakukan mengikut kepada Undang-Undang IATA. Laporan teknikal. Laporan teknikal merujuk kepada tugasan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan ketika berada di latihan industri. Setiap tugasan yang diberi oleh penyelia atau mana-mana pihak perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh syarikat kerana ia dijalankan secara berperingkat-peringkat. Hal ini dilakukan kerana bagi memastikan segala pengurusan organisasi dapat berjalan lancar dan teratur tanpa menimbulkan masalah. Dalam hal ini, pelajar diberi tugas untuk menyiapkan laporan segala aktiviti dan pekerjaan yang dilakukan melibatkan proses kerja selama 20 minggu di syarikat tersebut dan segala pekerjaan yang melibatkan aktiviti dan proses ini hendaklah dilakukan supaya pelajar dapat belajar untuk melakukan pekerjaan dan mempelajari cara untuk mengendalikan kerja tersebut dengan baik dan selamat. Proses kerja yang dilakukan ialah barang pelanggan yang telah selesai diperiksa, dibungkus dan dideklarasi dokumen pelepasan barangan bahaya di tempat operasi DJM perlu dihantar semula ke gudang pelanggan bagi mempermudahkan pengurusan ejen untuk membuat penyerahan barangan untuk dieksport secepat mungkin supaya tidak mengganggu perjalanan yang dirancang. Selain itu, pihak ejen perlu membuat cop pengesahan pada dokumen invoice bagi tujuan bukti penerimaan barangan dan pembayaran dari pihak pelanggan. Manakala untuk pembungkusan barangan, setiap pembungkusan barangan perlu mengikut prosedur IATA yang telah ditetapkan dengan menggunakan kotak berlabel UN. Setiap pembungkusan barang bahaya juga perlu dibungkus mengikut kuantiti barangan dan jenis barang yang sesuai dengan kumpulan pembungkusan yang ditetapkan oleh IATA. Setelah membuat pembungkusan perlu menampal label hazard iaitu label bahaya bagi mengetahui jenis barang bahaya bagi tujuan untuk mengendalikan barang dengan selamat dan lebih berhati-hati. Dan akhir sekali bagi kesimpulan yang dapat saya rumuskan untuk latihan industri bagi syarikat DJM ini, dapat disimpulkan bahawa DJM Support Sdn Bhd adalah syarikat yang menerajui secara lebih konsisten terutamanya dalam pengurusan barang bahaya di Malaysia. Pelbagai latihan dan kemahiran yang telah dididik kepada setiap individu yang berkhidmat di bawah syarikat ini bagi memastikan setiap di antara mereka menjadi individu yang mahir dan konsisten dalam bidang ini. Dalam merealisasikan senario global yang semakin kompetitif, negara amat memerlukan seorang usahawan di masa hadapan yang bukan sahaja berkaliber, malah baik dari segi mental maupun fizikal. Oleh itu, latihan industri memainkan peranan yang sangat penting ke arah matlamat murni yang ingin melahirkan generasi masa depan yang berpengetahuan luas untuk membawa negara ke persada kemajuan dalam bidang diceburi dan disegani oleh masyarakat luar. Sepanjang tempoh menjalani latihan industri di DJM Support Sdn Bhd sebagai pelajar praktikal telah banyak didedahkan kepada pelbagai aktiviti dan pengetahuan di syarikat.
Secara tidak langsung, pelajar juga mengetahui setiap tanggungjawab dalam era pekerjaan dan peranan dalam masyarakat dan syarikat. Di samping itu, ilmu yang diperolehi sepanjang pengajian di Politeknik diaplikasikan sepenuhnya dalam dunia pekerjaan. Perbezaan semasa pengajian di Politeknik dan menjalani latihan industri amat berbeza sekali, terutamanya cara disiplin diri dan berkomunikasi dengan orang luar. Tambahan lagi, latihan industri ini sangat wajar untuk diteruskan bagi menghasilkan graduan yang lebih berkualiti untuk melahirkan golongan yang lebih profesional. Pendedahan kepada alam pekerjaan yang sebenar sangat baik kepada pelajar kerana dapat memberi gambaran sebenar dunia pekerjaan dan pengalaman baru agar lebih berfikiran kreatif dan berpengetahuan tinggi. Pengalaman ini sangat berguna kepada pelajar untuk terus maju dan membantu untuk memudahkan pekerjaan pada masa hadapan. Komen dan cadangan saya adalah keseluruhannya ia telah terbukti kerana saya dapat mengakses apa yang telah saya pelajari secara teori dan praktikal sepanjang saya menuntut pengajian di Politeknik dan latihan industri. Hal ini dapat membantu pelajar dalam menjalani latihan industri dan memupuk semangat ingin tahu mencari ilmu yang lebih tinggi dalam industri yang diceburi, iaitu dalam bidang pengurusan logistik dan rangkaian bekalan. Apa yang dapat dikongsikan syarikat sangat menitik beratkan cara berkomunikasi dan keyakinan akan terbina apabila bercakap di hayalat ramai. Pengalaman dan pelajaran yang telah diajar oleh penyelia dapat dijadikan sebagai teladan. Isu disiplin dan kehadiran juga sangat dititik beratkan oleh syarikat agar kelak nanti tidak mempunyai masalah apabila berada di dalam dunia pekerjaan. Saranan dan cadangan saya bagi pihak syarikat ialah syarikat disarankan untuk menambahkan lagi bilangan tenaga pekerja di bahagian operasi supaya proses pembungkusan, melakukan pemeriksaan barangan dan membuat dokumen dengan lebih cepat dan efektif. Manakala syarikat perlu menyediakan stok barangan untuk pembungkusan yang mencukupi dan ruang bagi proses pengendalian barang yang selesa bagi memudahkan memudahkan pekerjaan yang dilakukan. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.